Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh. Komputer kita ni dia tengah update, jadi tak boleh. Aduh. Kita buat cara ni, soal jawab. Boleh. Bagi tak laju. Ayat 95. Kalimah yang pertama ayat 95 tu inna. Apa dia inna? Sesungguhnya. Sesungguhnya Allah, iaitu tumpangan hati satu-satunya bagi sekalian makhluk. Faliq. Apa dia? Faliqu. Makna asal membelah. Makna asal membelah. Tapi maksud yang dikehendaki kat sini ialah menumbuhkan. Membelah lalu menumbuhkan. Belah tumbuh. Belah tumbuh. Kalau bahasa Kelantan dipanggil al-habbi adalah butir. Bahasa luar ni biji. Cuma beza al-habbi dengan an-nawa ialah al-habis biji yang boleh dimakan. Jagung, padi. An-nawa biji yang tak boleh dimakan. Contoh kurma. Orang tak buat makan biji kurma, orang makan tak? Jadi biji tu yang ditanam dengan biji, kan? Orang tak tanam buah, biji. Jadi kalau padi, biji tu lah dipanggil butir. Padi, gandum dipanggil al-habbi. An-nawa adalah biji yang tak boleh dimakan. Beza dia. Al-habbi biji yang boleh dimakan. An-nawa biji yang tak boleh dimakan. Contoh adalah kurma. Biji kurma. Kalau kalimah an-nawa dalam bentuk fi'lun, makna dia niat. Niat tu asal kalimah an-nawa. Nawa yanwi niyah. Nawa yanwi niyatun. Niat-niat ni asal kalimah nawa. Boleh. Cuba. Pecah jatuh. Masa pecah jatuh dia kena begini. Ha? Masalah lain. Kau masalah ni begini gitu ya. Okay, yukhriju. Apa dia yukhriju? Dia mengeluarkan. Dia dalam kurungan. Andaian dia mengeluarkan. Dia mengeluarkan ni dalam kurungan. Dia mengeluarkan al-hayya. Al-hayya segala yang hidup. Dari yang mati. Segala yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contoh biji. Biji ni mati, keluar benda hidup dalam dia.
ataupun telur. Telur ayam. Telur ni barang mati, tubi ayam. Wa mukhriju, dan mengeluarkan barang mati dari barang hidup. Terbalik, ayam keluar telur, ataupun pokok mengeluarkan biji. Saya kata mati gapo sah. Kita buah tanah tu hidup tu. Maksud mati di sini tak bergerak. Tak ada alamat-alamat hidup kat situ. Jadi hidup dengan mati ni ialah sesuatu benda yang tidak ada alamat hidup padanya. Kalau alamat hidup ni nafas, kan, bernafas, itu alamat hidup. Bunyi pernafasan, alamat hidup. Telur mana ada bunyi pernafasan. Tanda-tanda hidup tu tak ada, maka dia barang mati. Kalau kita kata telur ni hidup, ni ada benda hidup dalam ni. Jadi ta'rif al-hayya ni ada alamat-alamat dia kehidupan, iaitu pernafasan. Mana ada? Pada biji. Mana pergerakan? Pergerakan tu alamat hidup. Sekurang-kurangnya pergerakan. Mak biji mana bergerak. Lepas tu bila pergerakan tu wujud setelah buka tanah, tiba-tiba bergerak. Kalau tengok pada kacamata kasar ni tak nampak bergerak pun. Maka kalau tengok cara kasar, kata-kata mati, itu barang mati. Kasar. Demikianlah Allah. Itulah kudrat Allah. Itulah Allah, yakni itulah kudrat Allah. Zalikumullah. Itulah kudrat Allah. Jadi Allah nak beritahu segala perkara luar lingkungan asbab, perkara luar biasa ni, segala kejadian takwini tu luar biasa lah. Takwini ni tak boleh kita minta kepada manusia, sebab barang luar biasa. Contoh sihat, sakit, sihat, kan? Berubat tu asbab biasa. Sekarang barang-barang takwini ni mesti kita kata ya Allah, sebab tak boleh minta kepada makhluk. Fa'anna tu'fakun, maka bagaimana kamu boleh dipalingkan? Jadi tu'fakun asal kalimah afaka. Apa dia afaka? Tipu. Orang yang berpaling daripada sesuatu kepada sesuatu ni, kalau berpaling daripada kebatilan kepada kebenaran ni, terbongkar, terzahir kebenaran, maka daripada kebatilan berpindah kepada kebenaran, kan? Pindah daripada kebatilan kepada kebenaran ni sebab terzahir kebenaran, terbongkar kepalsuan, benda barang tipu ni terbongkar, maka terzahir kebenaran, maka orang yang duduk dalam kebatilan ni pindah kepada kebenaran. Beza dengan orang pindah daripada kebenaran kepada fitrah kita ni benar, tapi pindah kepada barang tipu. Kita ni fitrah, kita ni duduk dalam benar, jadi pun jatuh kepada barang tipu, kan? Jadi daripada barang benar jatuh kepada barang tipu, maknanya daripada fitrah benar lah, tiba-tiba lari ke barang tipu, barang kebatilan. Hanya dimasukkan tu'fakun, dipalingkan daripada duduk dalam fitrah kebenaran kepada penipuan kebatilan. Pindah tu kena tipu. Barang yang dia duduk tu comel dah, pindah tu kena tipu. Jadi ifkun tu asal mana? Tipu. Orang yang berpindah daripada kebenaran kepada kebatilan ni, adalah barang yang tertipu tu. Itu asal kalimah ifkun tu tipu.
Tadi makna dia menumbuhkan. Bila kalimah faliqu dipindah kepada kalimah pagi, mana maksud dia menyingsingkan. Menyingsingkan pagi. Kepada nyingsing, selok tak? Seolah apa tu barang ni tertutup, diselok, jadi nampak subuh barangkali ya. Nyingsing. Pagi menyingsing. Mana pagi menyingsing? Barang asalnya tersembunyi, lalu terselah, dipanggil menyingsing. Kita menyingsing kan. Lising dah. Apa? Alhamdulillah ada ahli bahasa juga. Anda nak pastikan takut silap guna. Jadi asal mana membelah. Belah tu ini mana asal sembunyi, lepas tu keluar. Kepada pagi, isbah. Dan dia menjadikan waja'alal laila, dan dia menjadikan malam. Dia menjadikan malam sakana. Sakana ni asal mana dia diam. Sukun. Bukan mati, diam. Sukun mana diam asal. Cuma diam tu alamat mati. Baris sukun. Lawannya berapa? Baris berharakat. Harakat ni mana bergerak. Diam, lawan dia bergerak. Bergerak alamat hidup. Tu kata baris hidup tu sebab bergerak tu. Baris mati tu sebab diam tu. Diam alamat mati, bergerak alamat hidup. Sebab tu baris harakat ni kadang-kadang baris hidup. Baris waktu hak sukun ni kita kata mati kan. Asal mana diam. Dia ni mana beristirahat. Waja'alal laila sakana. Sakana ni untuk beristirahat. Dan wasyams, dan matahari. Wal qamar, dan bulan. Husbana, sebagai untuk menghitung, untuk perhitungan. Bukan untuk puja dia, untuk hitung dia, untuk kegunaan kehidupan kita. Jadi barang tu barang yang diciptakan oleh Allah supaya kita guna dia, tapi kita puja dia kan. Patut kita guna dia, kita puja dia. Jadi maksud puja kepada dia, meletakkan sesuatu sifat yang tidak patut bagi sesuatu. Dia benda biasa, kita buh luar biasa. Kalau kita sebut barang yang ada kat dia panggil puji. Kalau kita sebut barang yang lebih pada dia panggil puja. Meletakkan sesuatu lebih pada yang sebenarnya, puja. Sama dengan Nabi, wali ni, kita puji dia. Tak satu puji yang Allah puji. Kita puji Nabi sebagaimana yang Allah puji dia. Puji. Kita letak satu sifat sebagaimana Allah letak kepada Nabi Isa. Puji. Tapi kita letak satu sifat, satu benda yang tidak Allah sebut pun, kita reka, puja. Sebab tu dalam konteks Nabi ni, dalam konteks Nabi, maksud Nabi kita mestilah meletakkan sebagaimana yang Allah letakkan. Lebih tak boleh. Lebih itulah puja. Sebagaimana Kristian meletakkan
sesuatu sifat kepada Nabi Isa. Macam Nabi, kalau kata Bashar. Bashar ni pada tanah, berkulit, berbayang. Tiba kita letak satu sifat yang bukan wahyu letak, tak tahu daripada mana. Meletakkan sifat yang beza daripada wahyu letak tu dipanggil puja. Jadi benarlah kata Nabi, apa-apa penyakit yang pernah berlaku kepada umat Nabi Isa berlaku juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalika itulah takdir. Takdir di banyak makna. Salah satu dia ketentuan. Kadang-kadang makna apa dia? Kemuliaan boleh juga. Penghargaan boleh juga. Takdir boleh makna ketentuan, boleh makna kemuliaan. Lailatul Qadri, malam mulia, kan? Boleh makna penghargaan, boleh. Biasa kalau contoh sijil penghargaan, dia tulis at-takdir. Ataupun takdir juga merujuk kepada nilai markah. Markah perisa itu takdir. Markah perisa itu takdir, darjat. Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Alim, Maha Mengetahui. Lama komputer ni. Hari pagi ni tanya nak update ke tak. Kita pun tekan update, lepas tu bateri habis, lupa nak kita dah cepat kelah. Jadi kita bawa ulang kereta. Aduh, tak jadi lagu ni. Ya Allah. Wa huwa alladhi, dan dialah yang wa huwa alladhi ja'ala, dia menjadikan lakum, untuk kamu. Jadi segala yang di bumi ini dijadikan untuk kita, tapi kita dijadikan untuk segala yang ada kita nampak ni dijadikan untuk kita belakang ni. Tapi kita diciptakan untuk apa? Untuk dia. Anda ingat ni almarhum, anda ingat tajuk ni yang ceramah kepada kita ni, Profesor Dr. Almarhum Dr. Harun. Dan ingat lagi kat Perlis dia bagi begitu. Seceramah dia kata bumi segala yang kita nampak ni dijadikan untuk kita. Kita boleh guna dia untuk keperluan kita. Tapi kita diciptakan untuk akhirat. Tak ada punya ni. Segala yang kita nampak tu dijadikan untuk kita, untuk kamu. Kan? Segala yang kita nampak ni semua Allah buat untuk kita. Kita boleh guna dia. Contoh bintang, apa dia untuk kita? Tengok kiblat. Tengok kiblat. Dan dialah menjadikan untuk kamu, jadikan untuk kamu an-nujum. Kan nujum bab dalam ni. An-nujum adalah an-najmu, betul? Bintang. Untuk apa? Allah beritahu kegunaannya. Litahtadu, untuk memandu kamu. Sebab dulu, mana ada maps lagi, dulu dekat laut atau dekat darat, orang guna bintang ni sebagai maps. Bintang ni sebagai nak ke sana. Kita sekarang ni tengok bintang, tahu mana? Tak tahu. Orang dulu ni sebab bintang ni dia bentuk dia serupa. Dia seolah bintang tu dia tahu arah timur, arah barat. Agar kamu dipandu dengannya. Litahtadu biha. Jadi kalau kita ada ilmu, kepahaman bintang, boleh guna tak bintang?
Kita tengok bintang, tengok boleh. Nampak bintang, comel bintang ni. Tapi kita tak tahu ilmu falak, tak erti bintang ni apa dia. Boleh guna tak? Boleh guna tak kemudahan bintang ni? Sama dengan Quran. Kalau tak faham, kan? Walaupun Quran ni petunjuk, kita tak faham dia. Kita tak boleh nak dapat petunjuk pada kita. Fi zulumatil barri wal bahri, di kegelapan darat dan lautan. Laut. Dalam Quran ada kalimah laut selain daripada al-bahri. Siapa ingat? Yam. Oh lah situ. Yam. Dalam surah Qahar ada. Qad, sesungguhnya, fassalna, kami telah memperjelaskan. Kalimah fasala, mana apa asalnya? Pisah. Apa kaitan pisah dengan jelas? Apa kaitan pisah dengan jelas? Ada kaitan tak? Ada. Dekat dah. Bila kita boleh pisah, contoh kita kata jelas tentang huruf. Kita boleh kata ni alif, ni ba, ni ta, ni a, b, c, d. Kita boleh pisah huruf-huruf ni. Kalau kita tak tahu, tak kenal huruf, ni huruf apa tahu? Tak boleh nak pisah. A kali, ni a juga kali, atau ni b kali, ni b juga kali. Tak boleh pisah antara huruf-huruf ni. Mana boleh pisah, kan? Mana boleh bukan pisah bahasa Kelantan ni. Bahasa Kelantan lain mana pisah. Pisah buang ni tak apa dia pisah. Apa boleh pisah bahasa Kelantan? Sengaja tak? Bukan tu. Bukan pisah tu. Mana kita boleh, contoh kalau contoh antara dua, syirik dengan tauhid. Kita boleh pisah. Ni syirik, ni tauhid. Ni laki, ni perempuan. Ni kebatilan, ni kebenaran. Makna jelas. Kita jelas dah lah barang benar. Sekarang ni kita jelas lagi barang benar, barang batil. Sebab bagi barang benar, barang batil, kita bagi secara pukul rata, bagi cara rambang gitu. Ni benar ke batil? Tahu kita. Tahu kita. Mana tak boleh pisah lagi. Batil kali, benar kali. Makna barang benar ke batil macam-macam tak boleh pisah, tak boleh nak beza. Tak boleh pisah dua tu. Maka tak jelas lagi. Lepas tu dia ambil kalimah fassala ni. Asal kalimah fassala. Fassalna, kami telah jelaskan. Tanda-tanda kudrat kami. Jadi al-ayat dalam Quran boleh makna qauliyah, iaitu firman Allah. Boleh makna kauniyah, takwin, iaitu kejadian-kejadian kudrat Allah. Bagi kaum, liqaumin, bagi kaum ya'lamun, mereka Syekh Basri tambah ingin, mereka ingin mengetahui. Ingin. Bagi kaum yang ingin mengetahui. Kalau tak ingin, tak nampak juga. Haknya yang ingin nampak, Tuhan bagi nampak. Yang tak ingin Tuhan bagi nampak lah. Hak bagai ingin saja. Jadi dalam konteks kita faham, dalam konteks syurga, untuk layak dapat syurga ni mesti ada dua. Satu ingin, satu ikhtiar. Ingin, banyakkan orang ingin saja. Ingin saja tak sampai ke syurga, ingin saja. Dia kena ada dosa lagi, iaitu ikhtiar. Okay. Ayat 98. Wahwa, apa dia? Wahwa. Dan dialah alladhi yang kalimah ansya'a ni kalau bahasa Melayu biasa makna membesar, hidup membesar. Kat sini menciptakan.
menciptakan kamu, dan dialah yang menciptakan kamu, kita. Kamu ni termasuk laki perempuan. Kamu ni termasuk laki perempuan. Min, dari. Okay, min ni boleh asal dari, jenis dari, sebahagian dari. Ini duduk mana? Sebahagian dari ke, asal dari ke, jenis dari? Asal dari. Adapun jenis dari, boleh tengok. Jenis dari satu. Jenis dari satu. Asal dari satu, boleh? Jenis dari satu, boleh? Mana asalnya laki saja. Tapi daripada Adam, Tuhan buat Hawa. Bukan cara beranak, lelaki tak beranak. Caranya ilmu Allah lah, kita pun tak tahu. Cuma dalam wahyu itu tulang sulbi. Itu pun ada perbahasan lagi. Ada polemik kat situ. Jadi kita ambil secara kepahaman zahir saja, tak? Mana Hawa daripada Adam. Cuma bahasa Melayu abun tu mana asal. Abun tu umum tu asal. Asal kita. Abun umum tu mana asal. Duduk mana asal. Abun mana asal. Asal kita ayah kita. Asal kita mak kita. Asal. Macam keterangan-keterangan Quran tu asal dia surah Fatihah. Kembang jadi surah jadi banyak. Asal dia semua duduk kat Fatihah. Lepas tu dia pecah-pecah jadi surah lain. Banyak huraian-huraian. Mana semua perkara dalam Quran ni semua duduk dalam Fatihah asal. Jadi Fatihah ni adalah asal, ummu. Tengabun ummu. Ada satu buku. Cuma bahasa Melayu ni tak sesuai. Kalau sebut tu jadi rasa lagu lain. Sebab abun tu asal kita faham dah. Bila sebut abun, kalau sebut Hawa ni adalah Adam ni bapa Hawa, orang Melayu tak boleh terima. Kita tak boleh jadi macam pelik bunyi tu. Memang Hawa ni asal daripada Adam. Cuma asal cukup lah. Kalau asal sebut bapa jadi lagu lain, kita faham lagu lain tak sedap. Lepas tu dia kata, maka bagi kamu, dia ada andaian, lakum. Maka bagi kamu mustaqarrun, tempat tetap. Dia ada andaian, maka lakum, andaian. Bagi kita faham dah. Maka bagi kamu ada tempat tetap. Dan mustaudaun, mustauda' makna tempat simpanan. Mustaudaun, tempat simpanan. Dia ada berbahasa banyak ni. Di antara mufassir ada yang berpendapat bahawa tempat menetap adalah rahim ibu dan tempat simpanan adalah tulang sulbi bapa. Ada juga yang berpendapat bahawa rahim ibu tempat menetap ialah atas bumi waktu manusia hidup. Tempat simpanan adalah kubur saat manusia telah mati. Itu tak masalah. Lepas tu qad sesungguhnya fassalna, tadi kami telah perjelaskan al-ayati, ayat-ayat liqaumin, li ni boleh makna lima, bagi, untuk, kerana, milik, kepada. Kat sini bagi kaum, bagi kaum. Lepas tu ingat Syekh Basri, dia ada ciri dia, bagi kaum yang, dia ada ingin, tanpa ingin, bagi kaum yang ingin memahami.
Jadi orang Melayu sebut fiqh ni asal dia. Makna asal faham. Fiqh kan. Fiqhun ni makna faham asal. Ingin memahami. Ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-99. Dan dialah yang wa huwal ladzi. Ini semua jenis ayat takwin ni. Kita tak perlu banyak huraian ni. Anzala, menurunkan. Minas sama, dari langit. Minas sama, dari langit. Jadi sama ni mana masuk asal apa dia? Sama sumuun, apa dia? Tinggi. Bahasa Melayu kalau sama makna dia hak biru tu. Bahasa Melayu langit disebut hak biru tu. Tapi bahasa Arab atas kepala kita dikira langit dah. Atas pokok tu langit dah. Atas kepala kita tu dikira langit dah. Tapi bahasa Melayu hak biru tu langit. Bahasa Arab atas kepala kita tu kira langit. Dari langit air. Ma'an air. Fa'akhrajna, lalu kami mengeluarkan. Fa'akhrajna, lalu kami mengeluarkan bihi, dengannya. Nya itu air. Nabat ni adalah tumbuh-tumbuhan. Dia barang duniawi ni, contoh insan, bukan insan, manusia. Hayawan yang kurang 3. Hayawan makna haiwan. Hayawan makna kehidupan. Hayawan makna barang hidup. Hayawan ni ada 3. Makna haiwan. Hayawan tu makna kehidupan. Hayawan dalam Quran makna barang hidup. Contoh ta'rif falsafah manusia. Hayawanun natiq, barang hidup yang boleh bercakap. Jadi lagi jamat, apa dia jamat? Jumud, apa dia jumud? Otak dia jumud semua. Apa dia jumud? Beku. Jadi dalam bahasa Arab, insan manusia, hayawan haiwan. Jamat ni meja jamat, batu jamat, jamadun, jim mim alif dal. Jumuk tu sebagai jamat. Beku, barang-barang tak bergerak ni dia panggil jamat. Tak, segala benda tak bergerak ni dia panggil jamadun. Kerusi jamat. Apa-apa benda tak bergerak jamat. Selagi nabat, tumbuh-tumbuhan, 4. Mana segala kita tengok ni mesti ada 4. Mesti masuk golongan 4. Sama ada insan, hayawan, nabat, jamat. 4. Jamadun. Ingat jamat tu, ingat jumud, jamat. Dalam bilik kita ni, dalam masjid kita ni ada hayawan, semut contoh. Ada sebelah tu, semut, hayawan. Ada insan. Ada jamat, beku. Nabat tak ada nabat. Nabat kat luar. Jadi 4 ni lah. Lepas tu kita biasa sebut, ni jamat, ni hayawan, ni insan, ni nabat. Praktikal bahasa Arab. Benda dalam Quran ni berkeluar. Jadi nabat, pokok-pokok daun tu nabat. Nabat, hayawan, insan. Kan? Ini baru mengaji kelas bahasa Arab tak? Kulli, setiap sesuatu. Jadi setiap satu ni maksud dia pokok lah, wujud pokok.
Lalu dia mengeluarkan dengannya segala jenis pokok, dia kata. Segala jenis pokok. Cuma jenis tanaman yang menghijau. Kulli syai'in fa akhrajna, lalu kami keluarkan darinya. Baru tumbuh. Tumbuh ni tak nampak hijau lagi, dia baru batang ni. Lama-lama keluar daripada fa akhrajna minhu khadira. Kalau sebut khadrawat, mana khadrawat? Sayur-sayuran. Pohon yang menghijau. Nukhriju, kami keluarkan darinya habba. Ni pokok-pokok jenis tak ada batang. Nanya cikgu, ada cikgu sini masa sekolah rendah, dia ada, dia panggil apa, akar tunjang kan. Kita tengok buku anak sekolah kita. Akar serabut tak? Akar serabut tu macam jagung kau. Akar tunjang tak? Dia ada berapa jenis pokok? 2. Kalau jagung jenis apa jagung? Serabut. Kalau tunjang ni kau berapa? Kayu tu. Kalau demikian serabut lah. Mana kalau pokok jagung pun serabut je. Tunjang ni batang bawah dia. Lepas tu dia kata, kami keluarkan darinya habba. Habba ni biji yang boleh dimakan. Biasanya lah. Mutarakiban. Ada tarkib. Kalau tarkib ni ayat, susunan ayat. Kalau mutarakiban ni merujuk kepada buah, butir buah yang bersusun-susun. Biasa ke boleh? Jagung kan? Jagung. Lepas tu wa minan nakhli, dan dari nakhli ni ikut bahasa Arab maksud dia ialah pokok palma. Tapi bila sebut nakhli di Arab Mekah, dia tak nampak dah, dia nampak sepokok je. Asal semua pokok palma semua nakhli. Dan dari pokok kurma, min qal'iha, dari mayang. Dari mayangnya qinwanun, ada tangkai-tangkai. Ada tangkai-tangkai. Daniyatun, ada tangkai-tangkai yang terjuntai. Ataupun menjulai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia julai ni terjuntai, macam dia macam kurma ke? Dia panggil apa tu? Ke bawah. Dia tengah menjulai. Julai bahasa Indonesia ni bahasa julai. Juntai kan? Juntai. Bawa perasaan. Ada tu. Patut tua tak ada. Oh tu lah. Tengok. Aku rasa tak ada suara. Rasa ada tak suara. Apa tu? Okey, dia kata Dania tu ni terjuntai. Lepas tu wajannatin, dan kebun-kebun. Dan wajannatin, dan kebun-kebun. Min a'nabin. Kenapa dia sebut anggur? Sebab anggur ni
barang mudah nampak di kota Mekah. Sebab bukan asal Mekah anggur ni. Mekah ni ada buah zaman tu. Semua buah daripada kat Mekah tu semua daripada luar. Kalau kurma, Madinah. Kalau anggur, Taif. Dia kena faham tu. Taif anggur. Mekah tak ada buah. Dia buah ni Madinah, Taif. Wazaitun, wazaitun, oh dah zaitun. Zaitun lah. Waruman, ada 5. Ada 5 yang serupa jenis. Kalau pernah pergi Taif, tengok buah ada 5 dia, Allah, geram-geram tengok, tak pernah buat. Sosok dia besar-besar tu pun jadi. Dia termasuk kalau Indonesia tu juga. Hak Malaysia tu kecil buah dia. Mustabihat makna yang serupa. Serupa apa ni? Mustabihat ni serupa pohon dan daunnya, namun beza buahnya. Serupa pohon, daun serupa. Lebih tahu jenis serupa. Buah dia tak serupa. Macam dia lah pokok dia jadi macam kita tengok pokok pelang, pokok mangga, pokok pauh. Daun tak tahu dah ni daun pokok pauh ni. Pokok daun pokok pauh apa? Macam-macam tu baik. Pauh ni. Durian gitu juga. Pisang gitu juga. Lepas tu dia kata wa ghairu mutasyabih, dan tidak serupa. Wa ghairu mutasyabih ni tidak serupa. Unzuru, kamu perhatikanlah, ila thamarihi, kepada buahnya, ila asmar, apabila ia telah asmar ni berbuah. Wa yan'ih ni mahbih fi'lun, tapi dia adalah ismun. Yan'ih ni ismun, bukan fi'lun ni, bukan perbuatan. Makna dia matang, kematangan. Asal dia na'am. Bila mati tengah, makna dia isim masdar. Makna dia kematangan. Kalau ia ada fa'al tu fi'lun. Dia macam meh fi'lun ni, tapi dia ismun masdar. Sebab dia macam ni, yasara kan, yusrun. Tapi yusrun tu nampak dia kiri bukan fi'lun. Ni macam fi'lun. Ya, sebab ya atas depan. Tapi ya tu yasar. Bukan ya itu bukan. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda kudrat. Terdapat tanda kudrat bagi kaum yang ingin beriman. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang ingin beriman. Jadi ayat yang seterusnya ni Allah nak beritahu Arab Mekah ada puja jin. Dia anggap jin ni wakil Allah. Nak faham makna jin wakil Allah ni, tengok cerita orang minyak Ramli. Orang Bunian tu jin lah. Macam mana kita nampak cerita tu, dia bayangkan jin ni wakil Allah. Bila Ramli ni dia macam mengeluh tentang hidup dia ni kan, tiba-tiba tubik orang Bunian ni sebagai wakil Allah nak selesai masalah hidup dia. Itu syirik tu. Kepahaman syirik Arab Mekah tu. Tubik, mana orang Melayu pun ada faham lagu tu juga. Lepas tu masuk dalam filem, mana Ramli ni nak membayangkan kepahaman orang Melayu tentang jin ni. Dia kata jin ni wakil Allah juga. Pasal masalah manusia. Jadi bila dia mengadu masalah dia kepada Allah, tiba-tiba buat tubik
Banyaklah kurafat dalam cerita tu kan. Bahtera Nabi Nuh lah apa lah. Orang kuno dalam cerita tu. Jadi mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu daripada kalangan jin. Jadi orang Mekah ada puja jin. Sebab dia kata jin ni adalah dia kata Allah berkahwin dengan jin dapat anak malaikat. Malaikat Allah kahwin dengan jin dapat anak malaikat. Jadi malaikat ni anak perempuan Allah. Padahal jin ni adalah ciptaan. Dia menciptakan mereka. Barang cipta ni puja juga. Macam mana puja tu? Makna seru lah. Kalau kau tak berhajat tu puja lah. Mana manusia yang baik akan menjauhi jin. Jin yang baik pun akan menjauhi manusia. Jadi jin yang mendekati manusia pun jin jahat belaka, jin bermasalah. Manusia yang mendekati jin, manusia bermasalah. Jadi orang masalah cari orang masalah. Orang masalah cari orang masalah. Dia goreng macam-macam lah. Kadang-kadang malaikat kahwin, Allah kahwin dengan jin dapat malaikat lah. Kadang-kadang kata jin ni anak wakil Allah lah. Semua barang-barang yang diceritakan tanpa ada lu asbab, tanpa ada sandaran wahyu ni dipanggil kharaku. Jadi lu asbab ni tak boleh kita reka-reka. Tak boleh buat cerita orang bunian kat sana ni ada orang bunian. Tanya orang bunian tu dalam asbab kan lu asbab. Lu asbab. Siapa cerita? Wahyu ke? Bukan wahyu setan. Memang setan dia suka barang-barang duk reka. Orang bunian lah. Macam-macam orang pergi. Pelesik lah. Semua setan reka belaka. Banyak manusia ni banyak kaya kan benda-benda lu asbab bukan wahyu. Jadi kharakulah, mana mereka mengada-adakan baginya cerita-cerita palsu. Kata ada anak lelaki lah, ada anak perempuan lah, tanpa wahyu. Nak beritahu barang lu asbab ni mesti wahyu bercakap, bukan manusia. Kalau bercakap juga, mana mengada-adakan, dia jadi punah akidah kan, barang racun. Dia bukan sekadar kata apa tu ada jin ni. Dia dah faham jin ni wakil Allah. Seolah ada hubungan dengan Allah. Lepas tu apa benda yang Allah beritahu dia sampai kita. Ini penipuan-penipuan ni. Jadi bila orang yang ada hubungan dengan jin ni, ni diberi anugerah. Dia tahu benda gaib. Allah sampaikan benda gaib kepada jin ni. Jin ni sampai gaib kepada kita. Tu kepahaman orang buka. Jadi dia berkawan, dia rasa diberi anugerah. Lepas tu adalah dia punya dia panggil apa? Petua-petua, dia panggil apa? Dia panggil patah larang yang jadi syirik tu. Tak boleh pakai hari ni kena pakai baju warna ni. Hari ni kena pakai baju ni. Adalah ni berlaku di lantang kita ni. Kita ada orang mengadu kita. Ada seorang hamba Allah ni, guru tuition. Tapi dia ada kawan dengan orang bunian. Lepas tu dia mengajar tuition. Sambil dia pakai baju warna ni. Pakai baju warna apa ni? Patah larang kita, ilmu kita tak boleh. Dia ada barang-barang mengarut dia. Ni kena pakai baju warna kuning. Ni kena pakai baju warna ni. Cikgu tak? Dah lah sebab tu. Kan? Dia ada kalau tanya kan, dia pakai baju tu patah larang dia. Kena pakai baju ni, tak boleh. Ni kena baju ni. Ni kena baju ni. Kita kena pakai ni kalau kita lah sebab tak apa. Sekolah kena pakai baju putih tu lain. Dah lah sebab tu kan. Ni luar sebab.
Macam kita cerita gitu kan. Adalah murid kita berlaku Allah ni. Dia kata sakit. Yang duk kita sakit. Dia cerita dia ni dulu masa bujang-bujang dulu. Dan dia cerita lama dah ni. Dia dulu kan jadi cikgu. Kan murid dia cikgu ni umur 25, 20 ke atas. Cikgu lelaki. Murid-murid dia 17, 18. Mana dulu ni boleh kahwin dah. Lepas tu ibarat satu ujian berlaku. Perempuan ni bila nampak dia pingsan. Nampak dia pingsan. Lepas tu dia duk bahaya. Dia kata aku ni dia tak ada suruh jaga, Allah suruh jaga dia. Buat sandar barang tak ada kaitan tu saja. Lepas tu dia pun cerita dekat murid kita ni, kata kita nak kahwin dengan ni. Tak Muhammad nak jaga dia, nak jaga. Pun jaga-jaga semua ni. Silap mu pula kena ganggu juga. Lama tak jumpa Mana contoh tak? Kita tahu dah si A ni kawan kita. Mana ada pernah barang mengarang-ngaruk ke dia, mana ada. Dia nak kahwin dengan perempuan ni. Lepas tu dia kata kita ni rasa-rasa kena jaga ni. Kena pergi berubat dia. Contohlah kahwin. Nak cerita barang gaib pelik ni, barang gaib bukan wahyu ni, jangan jadi penyakit. Kita jadi teruja dengar kita kata barang tipu. Kalau teruja ya, lama-lama barang tu jatuh kita. Dia barang bukan wahyu ni, kita kata barang tipu. Kena sepi lagu tu. Jangan sampai kita pun nak dengar juga. Oh, ada. Kita percaya sampai ke mana-mana tahu. Kita terpercaya. Hak kita tipu belaka tu. Terpercaya. Dalam kan kita jadi mangsa juga. Lama tak jumpa, kawan kahwin dah. Kata mana bini pun tak ada sekali. Kata isteri kita meninggal dah. Meninggal di alam sana, dia kata. Padahal ada lagi kawan tu. Kawan tu ada lagi. Kalau ada yang kena yang ni, kita cerita bro saja, bukan ni. Kawan tu ada lagi. Kan? Kita tak tahu Allah lah, dia tu dia sakit gitu. Kan? Kawan tu ada lagi. Hak tu siapa dia tu? Hak tu daripada alam sana. Hak laki ni gitu. Tanya perempuan tu pula. Bu, bisa ke dengan tu? Suami kita mati dah. Sampai ada sekali ketika tu, sampai haknya peguam bahagian rumah tangga bila dengar ada cerita ni, dia pening dia. Kes ni macam mana tu? Dia seruka macam mana dia? Dalam mana dia? Rumit nak cerita. Dia boleh kata dia mati dah di alam sana ni. Yang ni bukan isteri dia. Sana. Tak apalah. Kita sambung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله